Seterusnya kita masuk kepada tajuk Furudut tayammumi wa sunanuhu. Fardu tayammum dan sunat-sunat tayammum. Kata pengarang furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Yang pertama ialah memindahkan tanah. Apa makna pindah tanah? Wa tahwilut turab. Mengalih tanah itu. Min ayyi makan, daripada mana-mana tempat, ilal wajhi wal yadain, kepada muka dan 2 tangan. Jadi kita mengalihkan itu rukun tayamum. Lain dengan wuduk. Wuduk kalau orang atau hujan, lepas tu kita niat, dah sah dah. Walaupun hujan tu bukan perbuatan kita. Tetapi untuk tayamum kita kena buat. Kita yang kena ambil tanah dan sapu. Jadi perbuatan ambil tanah itu, memindahkan itu rukun. Faidatun. Ini satu faedah. Maklumatlah faedah ni makna satu maklumat tambahan. Al-qasdu wan naqlu mutaghayyiran. Qasad dan memindahkan itu 2 benda yang berbeza. Ay yutasawwar wujudu ahadihima dunal akhar. Iaitu boleh digambarkan ada salah satunya tanpa yang lain. Ada qasad saja tak ada pindah, ada pindah saja tak ada qasad. Contoh, suratul qasdi dunan naqli. Rupa ada qasad tapi tak ada pemindahan. Macam mana tu? Idza waqafa fi mahabbir rih. Jika seseorang itu berdiri pada tempat laluan angin. Mahabbir rih, tempat tiup angin. Wa qasadat turaba litayammum, dan dia qasadkan tanah untuk bertayamum. Kawasan dia lalu tu kawasan laluan angin. Dia pun niat nak bertayamum. Sah tak tayamumnya? Fala yasihu. Tayamum tidak sah. Fala yasihu tayamum li'adamin naqli, kerana tidak ada perbuatan memindah. Tempat laluan angin pasir ada, katalah tempat laluan angin tu pasir ada debu lah, ada debu, dia pun niat saja aku tayamum, tak boleh. Sebab apa? Tidak ada perbuatan pemindahan tu. Yang kedua, suratun naqli dunal qasdi. Rupa pemindahan tapi tak ada qasad. Ada perbuatan memindah tanah ada tapi tak ada qasad. Idza tayammamahu ghairuhu bighairi idzni. Masalahnya seumpama ada orang lain mentayamumkannya. Jika mentayamumkannya oleh orang lain tanpa izin, orang lain ambil tanah dan sapu di muka dan tangan dia tanpa izin dia, maka di sini perbuatan sapu tu ada tetapi tak ada qasad. Aw latakha wajhahu wa yadayhi biturab duna qasdin, atau dia latakha, dia latakha ni makna melomorkan muka dan 2 tangannya dengan tanah tanpa ada qasad. Dia saja-saja ambil tanah, dia lomor muka dengan tangan, tak ada qasad tayamum. Perbuatan memindah ada tetapi qasad tak ada. Fala yasihhu tayammumu kadzalika. Demikianlah juga tidak sah tayamum li'adamil qasdi, kerana tidak ada qasad. Masalah tu ni satu masalah. Ma makna? Okey, ingat ni masih pada rukun yang pertama, fardu yang pertama. Cuma ada masalah-masalah perbincangan yang berkaitan dalam perkara itu. Mas'alatun, ma makna qauli sahibi safwati zubat? Apa makna perkataan pengarang kitab Zubat? Zubat ini ialah kitab fiqh yang dikarang dalam bentuk syair. Dikarang oleh Ibn Raslan, dikenali sebagai Zubat Ibn Raslan. Wa farduhu naqlu turabi law taqal mi wajhihi lil yadi aw bil aksi hal. Wa farduhu naqlu turabi law naqal. Dan rupanya ialah memindahkan tanah, walaupun menukilkan daripada wajah, memindahkan daripada muka ke tangan, ataupun sebaliknya, hal. Okey, anna li naqli surataini jaizatain. Okey, bagi memindahkan itu ada 2 surah, ada 2 rupa yang dibenarkan. Pertama, suratun naqli minal yadi ilal wajhi.
rupa memindahkan daripada tangan kepada muka. Jadi tanah daripada tangan kita pindahkan ke muka. Ayyakuna ala yadayhi turabun qabla tayammumi, bahawa di atas tangannya itu dah ada tanah sebelum dia tayamum. Tangan dia telah ada tanah dah, ada debu siap dah tangan dia. Tak, katakanlah ia baru buat main pasir ke, main tanah ke, atau buat tembikar ke, tangan dia telah mempunyai tanah sebelum dia bertayamum. Fayamsaha biha wajhahu ma'aniyati tayammum. Lalu dia menyapu dengan dua tangannya akan mukanya beserta niat tayamum. Itu yang pertama. Suratul naqli minal wajhi ila al-yad, rupa memindahkan tanah daripada muka kepada tangan. Ayati ala wajhihi turabun jadidun, bahawa datang pada mukanya itu tanah baru. Ba'da an massaha wajhahu, setelah dia sapu muka dia. Dia tayamum, dah sapu muka, tiba-tiba muka dia tu datang tanah yang baru. Orang ambil tanah, orang lepor kat muka dia. Nampak tak contoh? Jadi tanah yang ada di muka tu tanah yang baru. Fayanqulahu ila yadayhi, lalu dia pindahkan kedua tangan, wa yamsahahuma, dan dia sapu keduanya. Maka itu jawapannya bolehlah. Okey, boleh. Jadi walaupun menukilkan, memindahkan daripada muka ke tangan, syaratnya debu tanah yang di muka yang nak dipindahkan ke tangan itu debu tanah yang baru, bukan debu tanah yang digunakan. Kalau debu tanah yang telah digunakan, dia jadi mustakmal. Jadi mustakmal, tak boleh guna. Okey, yang kedua, rukun kedua, fardu kedua, an-niyah. Fayanwi istibahat as-salah, maka seorang itu meniatkan mengharuskan sembahyang. Jadi tayamum ni dia tidak mengangkat hadas. Tayamum dia mengharuskan sembahyang. Jadi boleh dia niatkan sahaja aku tayamum untuk haruskan sembahyang. Lianna tayammuma la yarfa'ul hadath, kerana tayamum tidak dapat mengangkat hadas. Wa innama yubihu ma kana muharraman 'ala al-muhdith, tetapi dia menghalalkan, mengharuskan apa yang asalnya haram ke atas orang yang berhadas. Okey. Seterusnya waktuha. Waktu niat ni bila? La budda min qarnin niyati bin nakli. Tak dapat tidak mesti sertakan niat dengan pemindahan tu. Kita pindah debu daripada tanah ke tangan, itu kena niat. Ma'astidamatiha, beserta berterusan niat, ila mashi syai'in minal wajhi, sehinggalah dia sapu sebahagian juzuk daripada wajah dia. Menyapu berterusan sehingga dia menyapu sebahagian daripada wajah dia. Boleh? Jadi start dia ketuk, dia pindah tu kena niat dah. Niat untuk dia bertayamum, dia pindah tanah lah. Niat pindah tanah untuk tayamum. Berkekalan niat sehingga dia sapu sebahagian muka. Darajatun niyati fit tayammumi thalath. Darjat niat dalam tayamum ni ada 3. Niat dalam tayamum ada 3. Pertama, niyatus istibahati fardhi shalah atau fardhi tawaf. Niat mengharuskan fardu sembahyang ataupun fardu tawaf. Itu darjat pertama, paling tinggi. Sahaja aku bertayamum untuk sembahyang fardu, sahaja aku tayamum untuk tawaf fardu, fayastabihu biha fardan wahidan, maka mengharuskan tayamum itu fardu yang satu, wa jami'an nawafili, dan sunat, segala sunat-sunat yang lain, wa jami'a ma yaftakiru ila tayammumi, dan segala perkara yang berhajat pada tayamum, kamasil mushafi, seperti menyentuh mushaf, wa sajdati syukrin, dan juga sujud syukur. Jadi niat pertama ialah fardu, sembahyang fardu dan tawaf fardu. Yang kedua, niyatus istibahati shalah au nafli shalah au tawaf au salatil janazah. Niat mengharukan sembahyang. Tadi sembahyang fardu. Yang ni niat sahaja aku bertayamum untuk sembahyang, ataupun sembahyang sunat, ataupun tawaf saja. Tadi tawaf fardu, ni tawaf saja, ataupun solat jenazah.
fayastabihu biha jami' as-salawati ma'adal fardal aini. Maka harus baginya segala semayang-semayang lain selain semayang fardu ain. Semayang fardu tak boleh buat. Jadi kalau dia tayamum dengan niat semayang saja, dia tak boleh gunakan tayamum tu untuk semayang fardu. Kerana semayang ni ada semayang sunat, dia boleh buat semayang sunat. Semayang sunat dan semayang lain lah, semayang jenazah boleh kot lah. Tapi sembahyang fardu tak boleh, kerana dia niat solat secara umum. Okey. Wa fi niyyati istibahati khutbatil jum'ati khilaf. Pada niat mengharukan khutbah Jumaat ni khilaf. Okey, khutbah Jumaat ni kalau seorang tu tayamum kerana nak khutbah Jumaat, boleh tak tayamum itu digunakan untuk sembahyang fardu, sembahyang Jumaat dan seumpamanya? Ini yang berlaku khilaf. Fa inda Ramli yastabihu biha fardan ainiyan wahidan. Di sisi Syekh Ramli mengharuskan satu fardu saja. Mengharuskan satu fardu saja. Li'annaha, kerana khutbah Jumaat ini bimanzilati raka'atain, seumpama 2 rakaat. Sawa'un akan al-fardu al-khutbah, sama ada fardu itu khutbah tu sendiri, am ghairaha, ataupun selainnya. Ya. Jadi di sini apa nama ini, niat tayamum untuk khutbah Jumaat, bila dia niat dan dia khutbah Jumaat, nanti nak sembahyang Jumaat dia kena buat macam mana? Boleh tak guna tayamum tu? Boleh tak? Kalau dia dah niat tayamum tadi untuk khutbah Jumaat, untuk sembahyang Jumaat, boleh tak dia guna tayamum tu? Boleh ke tak? Boleh? Tak boleh lah, sebab dia guna dah tu. Dia guna dah fardu yang satu tadi, khutbah. Khutbah tu satu fardu kan. Satu fardu ni sawa'un kana al-fardu khutbah am ghairaha, sama ada fardu tu khutbah tu atau selain padanya. Jadi nak sembahyang Jumaat lagi, dia kena tayamum lain. Wa amma 'inda Ibn Hajar, adapun di sisi Ibn Hajar, fala yastabihu bitayammumi laha fardan 'ainiyan. Maka di sisi Ibn Hajar tidak mengharuskan dengan tayamum untuk khutbah fardu ain yang lain. Tak boleh. Tak boleh. Jadi niat khutbah ni tak sampai tahap niat fardu hak lain. Katakanlah niat tayamum untuk khutbah Jumaat, dia tak khutbah. Kalau dia khutbah, selesailah, dia gunalah. Tiba-tiba dia tak jadi khutbah. Faham tak ni? Dia niat tayamum untuk khutbah Jumaat, tiba-tiba mari khatib lain khutbah Jumaat. Okey. Tayamum tadi boleh tak diguna untuk sembahyang Jumaat? Boleh tak? Apa dia? Boleh. Sebab tak niat fardu khutbah. Soalan balik, bagi fikir mulai. Dia bertayamum, sahaja aku nawaitu tayammum li khutbatil Jumaah, sahaja aku bertayamum untuk khutbah Jumaat. Dia pun tunggu nak naik khutbah, tiba-tiba orang lain mari naik khutbah. Jadi dia tak naiklah khutbah. Tayamum dia tu boleh tak dia gunakan untuk sembahyang Jumaat lagi? Faham tak soalan? Boleh tak dia gunakan untuk solat Jumaat lagi? Dia tak guna lagi sebab dia tidak berkhutbah. Boleh tak dia gunakan tayamum itu juga untuk sembahyang Jumaat nanti? Boleh tak? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kenapa? Tak boleh. Apa tak boleh? Jangan jawab saja. Boleh tak ni? Untuk khutbah itu pula. Awak reka ke awak faham daripada awak ni? Boleh ke tak ni? Boleh ke tak?
Siapa kata boleh angkat tangan? Siapa kata boleh tayamum tadi untuk guna untuk sembahyang Jumaat? Angkat tangan. Ada? Siapa kata tak boleh? Lagi ramai angkat lah. Hak tak angkat tu mana? Tak boleh. Lagi yang lelaki ni? Tak boleh ke? Perempuan boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dah saja aku tayamum untuk fardu khutbah. Khutbah Jumaat kan fardu. Kau ingat tak fardu khutbah Jumaat? Khutbah Jumaat kan fardu. Kan wajib kan? Khutbah Jumaat syarat untuk solat Jumaat. Khutbah Jumaat fardu kan? Boleh tak? Jawapannya boleh dan tak boleh. Jawapannya boleh dan tak boleh. Kenapa itu? Apa dia? Mana? Kalau yang tak boleh tu ikut pandangan Rafi. Apa tu? Kalau yang boleh tu ikut pandangan Rafi. Awak tengok molek pandangan dia ke mana? Kita ada tak? Tengok molek. Siapa yang kata boleh, siapa kata tak boleh? Tengoklah. Siapa kata boleh, siapa kata tak boleh? Baca apa tengok. Saya baca dah aja kan. Sebab tu penting ni. Kalau tak tanda, ke baca tak dia tak faham. Fa'inda Ramli, di sisi Imam Ramli, yastabihu biha fardan ainiyan wahidan, mengharuskan dengan tayamum tadi satu fardu. Fardu ain, fardulah. Kerana khutbah itu bimanzilati raka'ataini. Khutbah dia menempati macam 2 rakaat. Sawa'un akan al-fardul khutbata am ghairaha. Sama ada fardu itu khutbah itu ataupun selain daripadanya. Wa amma 'inda Ibn Hajar fala yastabihu bitayammumi laha fardan 'ainiyan. Tidak mengharuskan dengan tayamum untuk khutbah itu fardu ain. Kerana khutbah tidak sama darjat dengan sembahyang fardu. Jadi siapa yang kata boleh, siapa kata tak boleh? Siapa kata boleh? Siapa kata boleh? Jawab pula. Faham, jangan tanya orang. Tanya kita tu. Awak tulis tak saya? Awak faham tak saya baca tadi tu? Macam mana boleh tak boleh jawab tu? Siapa kata boleh, siapa kata tak boleh? Apa dia? Syekh Mali kata apa? Syekh Mali kata boleh ke tak boleh? Syekh Ramli kata boleh. Ibnu Hajar kata tak boleh. Okey. Sebab apa Syekh Ramli kata boleh? Sebab niat tayamum khutbah sama niat tayamum macam fardu. Jadi kalau dia tak guna lagi untuk khutbah, dia boleh guna untuk sembahyang Jumaat lagi. Di sisi Ibnu Hajar, niat untuk khutbah tidak sama darjat dengan niat fardu. Maka dia tak boleh guna tayamum itu untuk sembahyang Jumaat lagi. Boleh tak? Jangan tukar. Minta tukar. Ke betul tak ni? Jaga elok-elok ambil perhatian. Wattafaqu, mereka sepakat annahu la yajma'u ma'aha fardan akhara. Tidak boleh menghimpunkan bersamanya fardu lain walau khutbatan ukhra. Walaupun khutbah yang lain. Fala yakhtubu thaniyan ba'da an khataba awalan bitayammumin wahidin. Tidak boleh dia khutbah kali kedua
setelah dia khutbah kali pertama dengan tayamum itu. Jadi kalau nak khutbah sekali lagi, kena buat macam mana? Kena tayamum lain. Mereka sepakat tak boleh guna tayamum tu untuk dua fardu. Yang ketiga, niyatus istibahati. Darjat yang ketiga ialah niyatus istibahati mashil mushaf. Niat mengharuskan sentuh mushaf. Ini darjat yang ketiga. Au ma yaftakiru ila tayammum, ataupun perkara yang berhajat pada tayamum. Kasajdati tilawah, seperti sujud tilawah. Wasyukri, sujud syukur. Fayastabihu biha jami'a ma yaftakiru ila tayammum, maka mengharuskan dengan niat tersebut segala yang berhajat kepada tayamum, ma ada salata fardhan wa naflan, selain sembahyang sama ada fardu atau sunat, wa ma hukmiha, ataupun yang pada hukumnya kat tawaf, seperti tawaf. Ingat sini ya. Jadi kalau kita boleh ringkaskan, darjat tayamum ni gini. Pertama ialah fardu solat kan. Fardu. Okey, yang kedua ialah sunat. Sunat ni solat lah. Solat masuk sini. Solat jenazah pun sini, tawaf sunat. Fardu ni fardu semayang, fardu tawaf. Yang ketiga ialah lain-lain. Lain-lain makna perkara-perkara lain yang perlu pada tayamum. Nak bawa mushaf, nak sujud syukur. Kalau kita niat yang ni, kalau kita niat yang atas ni, kita niat saja aku tayamum untuk sembahyang fardu, kita boleh buat satu ni dan semua yang di bawah. Boleh buat semua yang di bawah, faham? Kita sembahyang dah, sembahyang zuhur kat gini dengan tayamum. Kita nak sembahyang sunat, boleh. Banyak pun tak apa. Kita nak sembahyang jenazah, boleh. Kita nak bawa mushaf, boleh. Kalau kita niat yang atas, kita boleh bawa yang bawah. Kalau kita niat yang sini, saja aku tayamum untuk sembahyang sunat. Jadi kita hanya boleh buat yang ni dan juga yang bawah saja. Kita tak boleh guna niat tu untuk buat fardu, tak boleh lah. Kalau kita niat yang ni, ni saja boleh buat. Saja aku tayamum untuk sentuh mushaf, untuk bawa mushaf, untuk sujud syukur, untuk sujud tilawah, maka dia hanya boleh buat yang ni saja. Tak boleh nak buat sembahyang sunat, tak boleh nak buat sembahyang fardu. Faham eh? Ini pada tayamum. Jangan tukar dengan niat, jangan tukar dengan wuduk. Okey, seorang tu niat saja akan berwuduk untuk membawa mushaf. Boleh tak digunakan wuduk itu untuk sembahyang? Saja aku berwuduk untuk membawa mushaf. Boleh tak digunakan wuduk itu untuk sembahyang? Boleh tak? Tak boleh? Apa tak boleh? Dia berwuduk, saja aku berwuduk untuk bawa mushaf, tangga mushaf. Boleh ke tak dia guna wuduk tu untuk sembahyang fardu? Boleh tak? Boleh? Yakin? Ke tak yakin? Lepas ni habis sang ni tak yakin pula. Topik Unizal tak yakin pula. Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab apa boleh? Sebab wuduk dia wuduk ni dia sah dengan mana-mana niat yang berhajat perbuatan itu pada wuduk. Jadi membawa mushaf berhajat pada wuduk, maka segala yang berhajat pada wuduk dia kira satu kedudukan, darjat yang sama. Okay. Kalau dia niat saja aku berwuduk untuk baca Quran, saja aku berwuduk untuk baca Quran, boleh tak dia gunakan wuduk tu untuk sembahyang sunat? Sembahyang sunat. Soalan, dia niat saja aku berwuduk untuk membaca Al-Quran, boleh tak dia gunakan wuduk yang sama untuk sembahyang sunat? Boleh tak? Apa boleh? Apa boleh? Boleh tak? Apa boleh?
Sebab orang kata boleh. Amal tu. Sebab apa? Salat sunat berhajat pada wuduk. Betul lah. Baca Quran berhajat wuduk tak? Baca Quran berhajat ada wuduk tak? Tak tahu. Macam mana tak tahu? Baca Quran syarat kena ada wuduk tak? Oh, banyak ni awak kena ni. Dah masuk kelas kafar mula. Ha? Ke mana? Baca Quran kena ada wuduk tak? Angguk. Angguk ke mana tak tahu? Ke batuk? Baca Quran mana syarat? Kena ada wuduk. Sentuh Quran baru kena ada wuduk. Bawa menanggung Quran baru kena ada wuduk. Awak baca, awak tak ada wuduk pun boleh baca. Awak hadah kecil, awak nak baca Quran boleh tak? Boleh. Ada hadah besar, itu cerita lain. Wuduk ni pun kita maksudkan hadah kecil lah. Kalau baca Quran perlu kepada wuduk tak? Tak perlu. Makna boleh kita baca tak ada wuduk. Jadi niat wuduk kerana nak baca Quran, niat tu sah lah. Tetapi dia tak boleh guna wuduk itu untuk sembahyang sunat. Kerana niat itu tidak niat yang muktabar untuk buat perkara yang menggugurkan ataupun perkara yang berhajat kepada wuduk. Kenapa? Kerana membaca Al-Quran tidak berhajat pada wuduk. Tiba-tiba nak guna wuduk tu untuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat berhajat pada wuduk. Jadi tak boleh gunalah wuduk tu. Dia kena ambil wuduk yang sebenarnya. Ambil wuduk ni. Nampak tak? Macam mana nak jawab periksa ni? Bagi perhatian. Benda ni bukan payah payahlah sikit. Tapi sabarlah Baik. Yang seterusnya, as-salisu, rukun yang ketiga, mashul wajhi kullihi, menyapu muka semua sekali. Semua mukalah. Wala yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri wala yundabu. Tidak wajib menyampaikan tanah ke manabit makna pangkal rambut. Dalam rambut kena sampaikan tanah ke? Tak. Wala yundabu, dan tidak disunatkan sapu luar je lah. Lain dengan air. Air kita kena ratakan sampai ke dalam pangkal rambut. Di bahagian makna kulit, hujung bahagian rambut dia yang kulit tu kena sampaikan. Kalau tanah tidak. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadain, menyapu dua tangan. Wal kaifiyatul masnunatu, cara yang disunatkan fi mashil yadain, pada menyapu dua tangan, ayyadha'a asabi'al yusra wal ibhama ala zahri asabi'il yumna siwal ibham. Letak yadha'a asabi'al yusra, jari-jari tangan kiri ni, jari tangan kiri. Jari tangan kiri, ni tangan kiri. Letak mana? Ala zahri asabi'il yumna, di bawah di atas belakang tangan kanan. Ni belakang panggil. Siwal ibham, selain pada ni, makna gini. Tengok ni. Jari gini. Fa idza balagal qu', bila sampai kepada ku', saya langkah tak? Langkah. Siwal ibham. Ni tak masuk. Okey, buat gini. Bihaitsu la takhruju anamilul yumna, sekira-kira tidak keluar anak-anak ruas-ruas jari kanan. Anamilu, ruas jari kanan. An musabbihatil yusra, daripada musabbihah. Musabbihah jari telunjuk apa dia? Jari telunjuk jari kiri, tangan kiri. Wa yumirruha 'alal yumna, dia pun melalukan atas tangan kanan.
Fa idza balagal ku', bila sampai saja di pergelangan tangan, ku' ni pergelangan tangan, dhamma atrafa asabihi ila harfi dhira'i. Maka dia pun dhamma, dia pun himpunkan hujung jarinya sehingga harfi dhira'i, sehingga apa nama ni, hujung daripada mirfaq. Dia pun bila sampai sini, dia pun pegang. Mana? Yumirruha, dia gerakkan, ilal mirfaq, sehingga ke siku. Thumma yudiru batina kaffihi, kemudian dia pusingkan batin. Tadi mana ni? Ni gini. 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 Apa ni? Gini. Asal sini kan? Fa idza apa ni? Bihaitsu la takhruju anamilul yumna, jangan keluar anak-anak jari, ruah-ruah jari kanan daripada musabbihah, jari telunjuk kiri. Macam ni. Sehingga sampai kepada yumiruha ala yumna. Fa idza balagal ku', bila sampai kepada ku', sampai kepada pergelangan tangan, dhamma atrafa asabihi, dia pun rapatkan hujung jarinya ila harfi dhira', pada tepi dhira' ni, rapatkan gini. Yumirruha ila mirfaq, dia pun gerakkan sampai ke siku. Fa thumma yudiru al-batina kaffi, kemudian dia pusingkan batin kaf ni, tapak tangan dalam dia, ila batni dhira', ke dalam ni batin zira', dalam zira'. Yumirruha alaih, dia pun menggerakkan ke atasnya, rafi'an ibham, dalam keadaan ni jangan sentuh ni akak ni. Fa idza balagal ku', bila sampai kepada pergelangan tangan, amar ibham al-yusra, dia pun lalukan ibu jari tangan kiri, ala ibhamil yumna, atas ibu jari tangan kanan. Yaf'alu kadzalika bil yadil yusra, dia buat demikian dengan tangan kiri pun sama. Macam mana? Ni. Okey. Sampai sini rapatkan. Dah ni jangan guna lagi. Rapatkan. Lepas tu terus. Lepas tu pusing. Guna ni, angkat ibu jari, guna ni. Terus lepas tu sampai kat sini, letak jari ni dekat atas ni. Faham tak? Orang lelaki buat. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Bangun. Bangun. Siapa nak buat? Nak suruh siapa buat ni? Belakang tu. Duduk belakang entah. Main. Main buat. Main sini. Biar orang boleh tengok. Atau diri apa? Mau terbang kat maju. Badminton tu. Your next. Ya. Mana sejuk? Boleh buat. Tengok. Okey, betul. Jangan genggam ni. Ini jangan guna lagi ni. Ini tapak tangan jangan guna lagi. Cuma rapatkan je gini. Tapak tangan ni kita guna sebelah dalam tangan. Okey. Turun. Pusing. Okey, baru guna tapak tangan. Lepas tu naik ke atas. Okey. Siapa nak buat pula? Entah buat ni. Wallet dengan pendek ni. Bangun. Buat.
Angkat tinggi sikit. Ha. Tengok. Jangan ini jari ni faham tak? Jari telunjuk ni biar maknanya sama. Jangan maknanya biar betul-betul kena pada ni, jangan banyak sangat, kena gini. Okey. Tu rapatkan. Masuk? Masuk mana? Nampak mana? Kalau akad, jangan akad. Kalau akad jadi mustakmal. Jangan akad kalau akad jadi mustakmal. Kena tepuk semula. Kalau akad kena tepuk semula. Awak sekali. Dia tu sekali lalu je. Tu. Tengok dia pusing gitu belum tu. Pak pun pusing gitu tu. Allah. Pak boleh kau, boleh. Dah lepas ni, mana ni? Boleh tak? Bangun hantar sebelah. Tolong dia. Buat sekali, dua-dua orang buat sekali. Tengok, tanya kawan. Buat ke mana? Jaga molek kan jatuh. Tutup tu. Okey. Tengok tu. Tu. Ni pastikan atas ni. Jari ni ibu jari atas ibu jari ni. Jangan buat gini. Jangan buat gini. Hilang lah. Hilang pasir sini. Pasir ni tak guna gini. Semula. Salah tu. Bukan pusing gitu. Pusing gitu awak guna jari ni je. Bukan. Tengok salah dah. Macam mana? Tunjuk. Tengok kawan buat mana. Bila pusing ni, baru kita guna tanah yang ada di tapak tangan. Kita sini guna hak ni je. Lepas tu bila kita pusing, baru kita guna sini. Ni kawasan dalam ni guna tapak tangan dalam ni. Baru kita guna sini, baru kita naik atas ni. Kena bawa ni, bawa bedak tak? Opang ni bawa bedak tak? Ada? Tak bawa bedak. Nampak make up kuat. Boleh? Bukan, salah lagi dia tu. Tengok tu. La haula. Macam mana? Sing. Gini, pusing gini je. Senangnya pusing ni je. Pusing ni tahan ni. Ini pusing ni. Boleh buat tak? Boleh buat? Cuba. Okey, mula. Lain sikit, macam lain sikit. Tak ya gini. Bukan gini. Lain tu. Kata boleh buat. Macam mana? Bukan gitu. Awak gitu kena molek ni hilang tanah sini. Lepas tu? Apa awak sapu tangan awak ni? Tengok. Rupanya tak tahu. Saya ingat tahu. Macam mana? Salah lagi. Dia pusing gini ya. Tangan ni janganlah gini. Bila pusing ni, tak pusing ni, awak kena ni saja. Lepas tu tangan ni akak. Ni akak. Lepas tu ni tak naik atas. Jangan buat gini. Buat.
Oh, tak siapa pun siku. Ambil semayang tak apa siku mana? Okey. Boleh? Yaf'alu kadzalika bil yadil yusra. Demikianlah dia buat pada tangan kiri. Al-khamisu tartibu bainal mashatain. Tertib antara dua sapuan. Ai la budda min an yamsahal wajha awalan summa al-yadain. Tak dapat tidak, hendaklah dia sapu muka dulu, kemudian baru sapu dua tangan. Kena ikut tertib. Sunanut tayammumi, sunat-sunat tayamum. Apa dia? Dhabituha, dhabit dia kullu sunnatin min sunanil wudu. Setiap perkara sunat daripada sunat-sunat wudu, yumkinul ityanu biha fit tayammumi, yang boleh dibuat masa tayamum, fahiya sunnatun, maka hukumnya sunat. Illa taslih, kecuali at-taslih ni apa? 3 kali. Dalam wudu sunat 3 kali kan? Tayamum tak ada sunat 3 kali, sekali je. Hak tu tak sunatlah dalam tayamum. Wa takhlil al-lihyah, menyelat janggut. Wuduk sunat kan? Tayamum tidak sunat. Wa nazidu fit tayammumi khamsata sunanin. Wa yazidu fi tayammumi khamsatu. Wa yazidu fi tayammumi khamsatu sunanin, dan bertambah pada tayamum 5 sunat. Apa dia? Pertama, tafrijul asabi'. Disunatkan kita renggangkan jari. Renggangkan jari, terutamanya masa tepuk. Yang kedua, takhfifut turabi ba'da darbi. Meringankan, menipiskan tanah selepas pukul. Lepas kita pukul tanah, kita nipiskan dia. Macam mana nipis? Nipis macam mana? Gini boleh, gini pun boleh. Gini pun boleh. Masa kita buat ginilah, nipiskan tanah. Yang ketiga, alla yarfa'a yadahu 'anil udwi hatta yutimma mashahu. Jangan diangkat tangannya daripada anggota sehingga dia sempurna sapu. Tu jangan angkat. Kalau angkat jadi mustakmal, kena sapu je. Yang keempat, naz'ul khatimi li awwali darbatin. Mencabut cincin pada pukulan yang pertama. Pukul tanah tu. Pukulan yang pertama, pukul tanah tu, dia kena cabut cincin. Li'annahu la yajibu isalut turab ila ma tahtal khatimi. Kerana tidak wajib menyampaikan tanah pada apa yang di bawah cincin. Fi darbatil ula, pada pukulan pertama. Pukulan pertama ni sunat ni sunat Yang ni sunat. Jadi sunat masa pukulan pertama tu, cincin tu kita cabut. Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab kita tak nak sapu tangan lagi. Kita baru nak pindah tanah. Jadi pindah tanah tidak syarat rata sini. Jadi sunat saja. Sebab tu termasuk sunat tu. Ia bukan wajib. Hak wajib kat lagi ialah pada sapu tangan. Bila sapuan pada tangan, hak ni kena cabut cincin. Tapi sapuan pertama yang kita nak pindah tanah, itu tak wajib cabut cincin, sunat saja. Sebab kita tak guna, bukan masa nak sapu tangan lagi. Kita hanya nak pindah debu je, ya. Li'annahu la yajibu isalut turabi ila ma tahtal khatimi, kerana tidak wajib menyampaikan tanah kepada apa yang di bawah cincin, fi darbatil ula, pada pukulan pertama. Wa amma naz'uhu fi darbati thaniyah, adapun mencabut cincin pada pukulan yang kedua, fawajibun, itu wajib. Bila kita pukul kali kedua untuk sapu tangan, wajib kita kena cabut cincin. Idza kana al-khatimu yamna'u wusulat turabi ila al-basharah, jika cincin itu menghalang sampainya tanah ke kulit, maka wajib kita cabut. Dan biasanya akan halanglah kama qala sahibus sahati Zubair, wa naz'u khatimin lu'ula tudrabu amma li thani darbatin fayajibu. Sunatnya ialah mencabut cincin bagi pukulan yang pertama yang dipukul. Adapun pukulan yang kedua, maka hukumnya wajib. Sunat yang kelima, alla yamsahat turaba an a'dha'i tayammum hatta yafrugha min as-salah.
jangan dia sapu debu daripada anggota tayamum sehingga selesai sembahyang. Sama macam wuduk lah. Wuduk, setelah kita wuduk, jangan kita lap. Sunat kita jangan lap lah, kecuali ada mudarat, sakit dan juga bawa mudarat, boleh kita sapu, lap. Tayamum pun sama. Lepas tayamum, jangan kita ambil kain kita lap pula. Hukumnya sunat jangan kita lap tanah sehingga selesai kita sembahyang. Ahkamul jabirah. Ahkamul jabirah. Apa itu jabirah? Kok ni rasa penting kok ni. Ni minggu ke apa dah? Ha? 7. Banyak lagi buat semayang ni. Banyak lagi buat semayang ni. Saya rasa macam kita kena masuk buat semayang dah. Kena masuk buat semayang. Sekejap tajuk yang masuk dalam kita punya ni ialah apa tajuk-tajuk yang masuknya? Taharah, gitu je, umum je. Taharah, solat, puasa, zakat, haji, umrah. Habis semua masuk. Okey, hukum jabirah ni macam ni lah. Saya rasa elok kita jadikan ni tugasan lah. Tugasan hukum jabirah ni kita rasa kita kena buat sesi lain lah. Penting sebab apa? Apa makna jabirah? Jabirah ni balutan. Macam mana nak semayang, nak ambil air semayang bagi orang yang anggota dia berbalut, ataupun nak mandi wajib bagi orang yang anggotanya berbalut. Dari segi kaedah ni saya sebut secara umum lah. Kaedahnya, anggota yang boleh basuh dengan air mesti dibasuh dengan air. Kemudian kalau dalam wuduk, kalau ada balutan, kita kena sapu atas balutan, kemudian tayamum menggantikan kawasan yang dibalut. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 3 perkara. Pertama, basuh yang boleh basuh. Yang kedua, sapu atas balutan kalau boleh sapu. Yang ketiga ialah bertayamum ganti kawasan yang tak kena air tadi, balutan bawah dia kan. Sebab kita sapu, kita tak kena air. Sapu tu kita ambil lembab tangan, kita sapu. Tak ada air sini. Sapu tu makna kita celup tangan. Tangan kita yang lembab tu kita sapu, tu makna sapu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kena buat 3. Jadi di sini awak tengok dalam internet, cari panduan taharah dan solat pesakit yang dikeluarkan oleh JAKIM. Di situ dia akan beri beberapa alternatif cara untuk berwuduk bagi orang sakit yang berbalut. Dalam ni kerajaan Malaysia ataupun JAKIM dia bagi beberapa solusi lah. Sebab kadang-kadang payah orang nak tayamum dan kadang-kadang balutan tu sikit, jadi dia ambil pandangan-pandangan daripada mazhab lain untuk memberi keringanan kepada pesakit. Jadi tayamum sini ni saya terpaksa saya langkah lah langkah. Bab haid pun saya terpaksa langkah juga ni. Padahal penting ni. Istihadah, haid, istihadah, nifah. Istihadah, nifah. Kita masuk kepada sikit ni yang penting. Ma yahrumu bil hadath. Apa yang haram dengan sebab hadas. Muka surat apa ni? Muka surat 172. Kata pengarang, allazi yahrumu bil hadath, perkara yang haram dengan sebab hadas. Bila ada hadas tak boleh buat perkara ni. Pertamanya, apa itu hadas? Hadas huwa amrun i'tibariyun yakumu bil badan. Perkara i'tibari. Perkara i'tibari, perkara yang diiktibarkan, dianggap dan diandaikan. Dia tak nampak. Perkara amrun i'tibari ni ialah bukan benda yang nampak, tapi benda yang diandaikan, diiktibarkan, dianggap. Kalau meja ni nampak, meja ni nampak. Apa lagi yang tak nak, apa nama ni, warna kita nampak. Contoh tak nampak tu ialah jatuh. Jatuh tak nampak. Yang nampak benda yang jatuh. Apa lagi?
Amrun i'tibari. Amrun i'tibari kita kata bergerak. Bergerak tu kita tak nampak, kita nampak benda yang bergerak. Jadi hadas ni ialah amrun i'tibari yakumu bil badan, yang ada pada badan. Bila orang tu hadas, katakanlah gigi tandas dia ketuk, hadas tu nampak tak? Nampak tak hadas? Hadas ada tak? Ada, tapi nampak tak? Dah apa itu hadas? Pada i'tibari, makna hadas itu ialah sesuatu yang terhasil kerana sebab berlaku diam-diam-diam, tapi dia tak nampak. Jangan kata air kecing tu hadas. Air kecing tu najis. Hadas tu nampak tak? Hadas tak nampak. Okey. Yamna'u sihatas salati haitsu la murakhisa, yang menghalang daripada sah sembahyang sekira-kira tiada yang memberi rukhsah. Jadi dia menghalang sembahyang sekira-kira tak ada rukhsah. Kalau ada rukhsah, sembahyang kena sembahyang juga contohnya. Tak? Hadas ada, tapi kita tak ada alat untuk bersuci. Kena sembahyang tak? Sembahyang hormat waktu. Ada rukhsah dia. Tapi pada keadaan biasa, kalau ada hadas itu akan menghalang untuk sembahyang. Wahwa ithnan. Jadi hadas tu ada dua. Hadasu asgharu wa huwa ma aujabal wudu', iaitu perkara yang mewajibkan wudu'. Wa hadathun akbaru, dan hadas besar, wa huwa ma aujabal ghusla, iaitu yang mewajibkan mandi. Jadi perbahagian dua. Ada yang membahagikan kepada tiga dalam nota kaki tu. Hadas asghar, hadas awsat, hadas akbar. Saya pernah sebut kat sini beza dia. Ada tak sini? Tak. Pasal haid nifas, antara janabah dengan haid. Saya sebut tak tu? Saya tak sebut. Tapi saya sebut dalam rakaman lah. Maknanya awak tengok tak apa beza janabah dengan haid. Janabah ni termasuk hadas awsat, sebab dia boleh hilang dengan mandi. Haid nifas ni dia masuk hadas akbar, kerana dia tidak boleh mandi sehingga hilang haid dan hilang nifas tersebut. Jadi janabah dia termasuk dari hadas awsat. Haid nifas termasuk hadas akbar. Jadi ada sebahagian membahagikan kepada tiga. Yang bahagi dua dimasukkan sekali dua-dua ini kerana kedua-duanya mewajibkan mandi. Alladhi yahrumu bil hadathi wal janabati wal haid. Empat perkara yang diharamkan dengan hadas, janabah dan haid. Yang pertama as-salah, sembahyang, fardhan wa naflan, fardu atau sembahyang sunat. Wa kadza nahwu as-salah, demikianlah juga yang seperti sembahyang. Wa huwa arba'atun, sujud tilawah, sujud syukur, khutbatul jumaah, dan salatul janazah, salat jenazah. Tak boleh buat atau tak ada kalau berhadas. Okey, yang hadas besar lah ni, hadas besar. Yang kedua ialah at-tawaf, fardhan wa naflan. Hadas besar Pak. Semualah hadas besar, hadas kecil sama je. Janabah, haid ataupun hadas kecil sama. Sembahyang tak boleh, tawaf pun tak boleh. Sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Li'annahu bimanzilatis salah, kerana tawaf ini seperti sembahyang. Yang ketiga mashul mushaf, sentuh mushaf. Wal muradu bil mushaf ma kutiba fihi Quran, apa yang ditulis padanya Al-Quran, walau ba'da ayatin, walaupun sebahagian ayat. Because dirasati, dengan tujuan untuk belajar tilawah. Contohnya apa? Yasin, Muqaddam contohnya, ataupun ayat lazim lah, ayat lazim. Itu mushaf kat tu, sebab ia ditulis dalam tu ayat Al-Quran. Okey. Ada orang tanya, hak dalam Al-Quran dalam handset boleh setuh tak? Kalau tak ada uduk? Jawapannya boleh, sebab dia kira handset, dia hanya aplikasi. Yang mushaf ni mesti benda yang mushaf, kekal lah, kekal mushaf. Yang keempat, hamlul mushaf, menanggung mushaf. La yajuzu hamluhu lil balighi, tidak boleh bawa Quran bagi orang berhadas, sama ada kecil ada besar, bagi orang yang dah balik. Illa idza kana ma'al mata', kecuali berserta dengan barang-barang. Fa fihi arba'atu halat, maka kalau kita bawa mushaf bersama barang, ada empat keadaan. Pertamanya, taratan biqasdil mushaf
taratan yaqsidul mushaf faqat. Kadang-kadang orang itu dia bawa beg. Dalam beg ada mushaf dan ada barang. Kalau dia niat mushaf saja, la yajuz, tidak boleh dia bawa beg dia ada mushaf dan ada buku, tapi dia niat bawa mushaf, maka jadi haram kerana dia berhadas. Yang kedua, taratan yaqsidul mata'a faqat. Dalam beg dia ada barang, ada mushaf. Jadi dia niat saja bawa, aku bawa barang. Bukan niat mushaf, dia niat bawa barang. Maka ketika itu harus. Bolehlah dia bawa. Yang ketiga, taratan yaqsiduhuma. Dia kosakkan kedua-dua. Fala yajuzu inda Ibn Hajar khilafan li Ramli. Ibn Hajar kata tak boleh. Kalau niat dua-dua pun tak boleh. Okey. Syekh Ramli kata boleh. Yang keempat, taratan la yaqsidu ahadahuma. Tidak kosak apa-apa. Dia bawa saja, tidak ada niat apa-apa. Fala yajuzu kadzalika Ibn Hajar. Ibn Hajar tidak mengharuskan khilafan li Ramli. Syekh Ramli kata boleh. Kalau dia bawa tak ada niat apa-apa. Bawa Quran pun tak ada niat, bawa buku pun tak ada niat. Barang ni walaupun satu benda kecil bawa peng sotik. Dalam beg kita ada Quran, ada peng. Kita niat bawa peng, boleh dah kita bawa beg tu. Dikira tidak salah. Faham Tapi kalau kita bawa buku banyak dan kita bawa Quran, tapi kita niat Quran, ada boleh. Yang ada boleh niat Quran saja. Kalau bawa hatta disebut sebatang jarum, bawa dengan niat bawa jarum, maka boleh kita bawa beg tersebut. Kita tidak dikira menanggung mushaf. Masailu fi mashil mushaf wa hamlihi. Masalah-masalah berkaitan sentuh mushaf. Pertama, yajuzu hamlul mushaf. Boleh dia tanggung bawa mushaf, wa massuhu, dan sentuh mushaf, lis-sabiyil mumayyizi, bagi kanak-kanak yang dah mumayyiz, lidirasati faqat, untuk belajar saja. Budak-budak bawa buku, bawa muqaddam nak belajar, tak apa, walaupun tak ada air semayang. Inda Ibn Hajar wa Ramli. Di sisi dua-dua imam ni, Ibn Hajar dan Syekh Ramli kata boleh. Wa yajuzu inda ba makhramah walau li ghairi dirasah. Di sisi ba makhramah, ba makhramah ni ulama Yaman ni, ulama mutaakhirin daripada Yaman mengatakan boleh juga budak-budak pegang walaupun bukan tujuan untuk belajar. Tapi yang muktamad tadi Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli lah. Yang kedua, jildul mushaf la yajuzu massuhu. Kulit Quran, kulit mushaf tidak boleh sentuh. Wala hamluhu, tak boleh pegang, tanggung dia. Illa idzan qata'at nisbatuhu anil mushaf. Kecuali jika telah hilang penisbahannya kepada mushaf. Setengah daripada Quran dia ada kulit-kulit kan, dia ada kotak kan. Kotak itu tak boleh kita bertanggung kalau tak ada air semayang, tak boleh sentuh. Sebab selagi mana dia nama kotak Quran, ada sandaran pada Quran, maka tak boleh. Tapi katakanlah Quran tu dia jilid baru Quran, tiba-tiba jilid Quran tu tercabut dan depan jilid Quran tu tak ada nama mushaf apa, maka telah terputus penisbahan kulit Quran kepada Quran. Ketika itu boleh kita pegang. Tetapi kalau selagi mana kulit itu, orang panggil kulit Quran, kotak Quran, maka sehingga selama itulah tak boleh kita sentuh kecuali dalam keadaan suci. Okey. Illa idzan qata'at nisbatuhu 'anil mushaf, kecuali terputus sandarannya daripada mushaf, bi anistu'mila fi kitabin akhar, dengan bahawa digunakan pada kitab lain. Ada kadang-kadang zaman dulu kulit dia tu, kulit yang dijilidkan tu diguna letak pada kitab lain. Barulah boleh kita gunakan dia, kita sentuh dia walaupun tak ada air semayang. Yang ketiga, laujul lidal mushafu ma'a ghairihi, kalau dijilidkan Quran bersama yang lain. Jadi Quran dia campur dengan contohnya kitab tafsir. Fayahrumu massuhu min jami'i jihatihi 'inda Ibn Hajar. Haram kita sentuh setiap pihaknya di sisi Ibn Hajar. Maknanya depan, belakang, kiri, kanan tak boleh kita sentuh. Walaupun kita jilid Quran, kita jilid Quran dengan kitab lain sekaligus, di sisi Ibn Hajar tak boleh sentuh belaka. Wa min jihatil mushafi 'inda Ramli. Syekh Ramli kata tak boleh sentuh bahagian yang ada Quran. Bahagian jilid yang tak ada Quran tu boleh kita sentuh. Contoh Quran, depan, belakangnya ialah kitab tajwid, dia jilid sekaligus. Jadi Ibn Hajar kata tak boleh belaka sebab dikira satu. Syekh Ramli kata bahagian Quran saja tak boleh sentuh, bahagian tajwid boleh sentuh.
Wajawaza ba makhramah masahu min jami'il jihad. Ba makhramah kata boleh sentuh belaka. Yang ketiga yajuzu. Yang ketiga mana tadi? Mana ni? Yajuzu lil muhdithi an yahmil al-Qur'ana lid-darurah. Boleh bagi orang berhadas dia membawa Quran kalau darurah, kalau terpaksa. Idza lam yatamakkan min at-tayammum, kalau dia tak mampu tayamum. Ka'an khafa alaihi min al-ihraq, seumpama dia bimbang daripada kebakaran, awil ihanah, ataupun dihina Quran tu. Quran nak jatuh dah dalam longkang. Kita tak ada air semayang. Perlu kita ambil, boleh kita ambil, bahkan wajib kita ambil. Bal yajibu alaihi dzalik. Wajib kita ambil walaupun kita tak ada air semayang. Okey. Yang kelima, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid. Kalau Quran dan tafsir dalam satu buku. Macam banyak sekarang ni kan, Quran dan tafsir kan. Fayajuzu massuhu wa hamluhu idza kanat hurufut tafsir akthara min hurufil Quran. Boleh sentuh dan boleh bawa dia kalau huruf tafsir lebih banyak daripada huruf Quran. Kalau isi kandungan tafsir lebih banyak daripada isi kandungan Quran, kita boleh bawa walaupun tak ada air semayang. Boleh bawa, boleh pegang walaupun tanpa air semayang. Nampak leh? Tu aku nak tahu tu, hukum hakam tu. Amma idza kanat tusawihi, adapun jika tafsir itu menyamai Quran, au aqalla minhu, atau tafsir itu sikit saja daripada Quran, yang banyaknya Quran, tafsirnya sikit saja, fayahrumu massu wal hamlu, maka haram kita sentuh dan haram kita bawa tanggung Quran. Okey, yang keenam, yajuzu lil muhdithi qalbu warakil mushafi bi'udin. Harus bagi orang berhadas membalikkan muka surat mushaf dengan ni makna kayu. Kita buka Quran, kita guna lidi penunjuk, kita balikkan dia. Boleh. La biyadihi, tidak boleh dengan tangan. Kalau kita tak wuduk lah. Walau laffa alaihi khirqah, walaupun tangan tu dia lapik dengan kain sekalipun, dia lapik tangan dengan kain pun tak boleh. Contoh gini, tak boleh. Tapi dengan kayu tak apa. Yang ketujuh, yahrumu massun wa hamlu ilaqatil mushaf. Haram menyentuh dan menanggung ilaqatil mushaf, ni makna karung mushaf. Zaman dulu mushaf letak dalam karung, dalam apa ni, macam beg kain lah. Wa kharitatihi, samalah kharitah dia, apa nama ni, kita panggil kotak dia. Wa sundukihi, kotak dia. Idza kana fihi ma mushafun, kalau dalam tu ada mushaf. Wa qad uddalahu, dan kotak tadi, bekas tadi dibuat untuk mushaf. Maka kalau mushaf ada dalam tak boleh. Wa illa, jika tidak, fayajuz, maka boleh. Kalau tak ada mushaf, ada kain saja, tak apalah, boleh pegang. Alladhi yahrumu bil janabati wal haid ma'an. Okey, perkara yang haram dengan janabah dan haid. Dua perkara. Ini tambahan lah. Selain daripada berapa tadi? 7 yang atas. Kalau janabah dan haid haram. Apa lagi haram? Al-lubsu fil masjidi, duduk dalam masjid. Mithlul lubsi taraddudi, mithlul lubsi at-taraddudu, seumpama duduk ialah berulang-alik. Kalau duduk ni duduk tetap kan, ni dia berulang-alik, masuk pergi sana pergi sini. Saya tak duduk, saya jalan dalam masjid, tak boleh kau. Kecuali melitah je. Melitah daripada pintu ni kepada pintu satu lagi boleh. Fayajuzul mururu lil junub, harus berjalan bagi orang junub. Wa kadza lil haid idza lam takhaf talwith al masjid. Begitulah harus berjalan bagi orang yang haid jika tidak bimbang dia akan kotorkan masjid. Yang kedua, qiraatul Quran bi qasdil Quran. Haram orang haid dan nifas ini dan orang janabah membaca Quran dengan qasad Quran. Ai bi qasdi tilawah, dengan qasad tilawah, nak dirasah, nak ulang kaji, nak baca. Wali qiraatil Quran halat, bagi bacaan Quran tu ada beberapa hal. Pertama, taratan yaqsidul Quran faqat. Kadang-kadang ada orang dia niat baca Quran saja, fayahrumu, hukumnya haram sebab dia hadas besar. Yang kedua, wa taratan yaqsidu ghairal Quran. Kadang-kadang dia niatkan bacaan Quran tu tapi bukan niat Quran, fala yahrumu, maka itu tidak haram.
Kastishfa, seperti niat istishfa. Istishfa apa? Niat sebagai penyembuh. Dia baca apa? Dia baca Qul huwallahu ahad, dia tiup, dia baca, dia sembuh, dia sapu diri dia. Jadi baca dengan niat berobat, menyembuh, hukumnya tak apa. Sebab bukan dia niat baca Quran. Dia baca tujuan nak menyembuh. Istishfa, ya. Wa tahassun, tujuan, baca tujuan tahassun. Tahassun ni makna mendinding diri. Wa tabarruk, ataupun tujuan tabarruk. Tujuan ambil berkat. Jadi orang hadap besar, contoh dia tidur, dia baca 3 kul untuk melinding diri contohnya, itu tak ada masalah. Jangan dia niat baca ayat Quran. Dia niat baca tujuan nak melinding diri. Memang dia baca ayat Quran juga kan. Memang baca ayat Quran, cuma niat dia tu bukan sebagai tilawah. Wa taratan yaqsiduhuma, kadang-kadang dia niat dua-dua. Dia niat baca Quran dan niat untuk berobat contohnya. Fayahrumu, haram kalau dia hadap besar. Yang keempat, wa taratan yutliku, kadang-kadang dia itlaq. Itlaq ni makna tak sebut apa-apa. Maka ketika itu fala yahrumu, pokoknya tidak haram. Allazi yahrumu bil haidi faqat. Okey, yang ni yang haram dengan sebab haid saja. Jadi haid ni dia haram, perkara haram ni banyak sikit. Apa dia? Tambah lagi 4 perkara. As-saumu, orang haid haram puasa. Orang janabah haram tak puasa? Orang janabah wajib tak puasa? Tahu tak janabah ni apa? Orang janabah puasa macam mana? Boleh puasa tak? Boleh puasa, wajib dia puasa. Tapi orang haid haram dia puasa. Fa idzan qata'ad damu halla laha as-sawmu walau qabla al-wusli. Kalau telah terputus darah, maka boleh dia puasa walaupun belum mandi lagi. Darah dia dah putus dah sebelum subuh. Dia dah mandi lagi, tiba-tiba masuk subuh. Boleh dah dia, kalau dia niat puasa, boleh dah dia puasa. Yang kedua, al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Haram dia berjalan dalam masjid jika dia bimbang akan mengotorkan masjid. Dia bimbang bocor darah haid dia, haram dia jalan. Fayajuzu illam takhaf talwithahu. Boleh dia berjalan kalau dia tidak bimbang mengotori masjid. Lam takhaf talwithahu al-mururu faqat. Boleh jalan sahaja. Duna lubfi, tak boleh duduk dalam, dia boleh jalan je. Jalan daripada satu pintu ke pintu yang lain. Yang ketiga, haram orang haid ni at-talaku, tak boleh tolak. Tidak boleh ditolak wanita ketika haid. Wa yusamma talaqal bid'i, dinamakan tolak ketika haid tolak bid'i. Wa huwa an yutalliqa rajulu imra'atahu, iaitu seorang lelaki mentolakkan isterinya ad-makhul biha, yang telah didukhul, yang telah disetubuhi, wa hiya haidun, dalam keadaan dia sedang haid, au fi tuhrin jama'ah fi, ataupun dalam suci yang dia telah bersama, dia telah bersetubuh dengan dia. Fattalaku yahrumu, maka talak itu haram. Walakinnahu yanfus, tapi talak itu jatuh, talak itu dikira perbuatan tu haram. Wa yajuzu an yakuna ba'da inqita'i damil haid wa qabla al-wusli. Boleh talak berlaku selepas putus haid walaupun sebelum mandi. Yang keempat, al-istimta' wal mubasharatu baina surati wal rukbah. Bersedak-sedak dengan wal mubasharah. Mubasyarah ni bersentuh-sentuh antara lutut dengan pusat. Orang haid tak boleh. Waqtalafat abairul fuqaha fihi. Telah berbeza ibarat-ibarat ayat-ayat fuqaha pada menerangkan ni. Pertama, faminhum man 'abbara bil mubasharati faqat. Ada yang mentakbirkan menggunakan lafaz mubasyarah, haram mubasyarah. Fa alaihi fala yahrumu an-nazaru bi syahwatin. Maka bila haram bersentuhan, maka tidak haram tengok dengan syahwat. Kita suruh buka luar sikit, tengok ada. Suruh bini buka luar contohnya lah, ataupun buka kain, nampak pusat contohnya, tengok pusat sikit. Jadi kalau ulama yang mengatakan mubasyarah, maknanya faham daripada situ, tengok tak apa. Wa yahrumul lamsu walau bi, tapi sentuh tak boleh, haram sentuh walaupun tanpa syahwat. Okey. Yang kedua, wa minhum man abbara bil istimta'. Ada sebahagian nuskah pada kitab ulama dia ibaratkan dengan istimta'. Haram istimta'. Istimta' ni makna mengambil kesedapan, berseronok-seronok, bersedak-sedak. Jadi bersedak-sedaknya boleh jadi dengan sentuh, boleh jadi dengan tengok. Jadi fa alaihi yahrumun nadharu bi syahwatin. Atas ibarat ini haram juga tengok dengan syahwat. Wala yahrumul lamsu bi ghairi syahwat. Dan tidak haram sentuh
dengan tanpa syahwat. Falhasilu, maka walhasilnya annal ladzi yahrumu bil ittifaq, yang haram dengan sepakat al-wat'u wal mubasyaratu bi syahwah. Yang haram kalau perempuan haid tak boleh bersetubuh dan juga bersentuhan yang menaikkan syahwat. Yang kedua, wallazi yajuzu bil ittifaq, yang harus dengan sepakat an-nazaru bi ghairi syahwat, melihat perempuan, yakni isteri lah tu, dengan tanpa syahwat masa haid dia, tu boleh. Yang ketiga, wallazi fihi khilaf al-mubasyaratu bila syahwati wan nazaru bi syahwah, menyentuh tanpa syahwat dan melihat dengan syahwat, ini berlaku khilaf. Waqtarul Imam Nawawi madhhab Imam Ahmad. Imam Nawawi memilih pandangan Imam Ahmad fi anna alladhi yahrumu al-wat'u faqat. Imam Nawawi kata haramnya ialah setubuh je, orang lain boleh. Jangan sehingga bawa pada setubuh je. Okey, wastahsana Imam Nawawi qalan akhara fil majmu'. Imam Nawawi membilang elok pandangan yang satu lagi dalam kitab majmu'nya, wa huwa anna al-mubasyarata bi syahwatin fima duna al-farji tajuzu mimman ghalibu bukan ghalabu, bagi apa? Ghalibu halihi. Ghalibu. Salah bagi tu tulis tajuzu mimman ghalibu halihi taqwa. Mubasyarah dengan syahwat pada selain faraj boleh bagi orang yang ghalib keadaannya bertakwa. Orang tu boleh jaga diri. Tak apalah kalau cium, tak kalau setuh, sebab dia boleh jaga diri, boleh mengelakkan daripada bersetubuh. Wala tajuzu min ghairihi, tidak boleh daripada selainnya. Orang yang tak boleh kawal dirinya, kawal nafsunya, maka tak boleh dia bersentuhan dan mubasyarah antara pusat dan lutut ketika perempuan itu haid. Kama qala sahibu Safati Zubat, bil hadathi salata ma'ta tawufi harrim walil balighi hamlal mushafi wa massuhu wa ma'adhil arba'ati lil junubi iqtira'i ba'di ayati qasdan wa lubsa masjidin lil muslimi wa bil mahidi wan nifasi harrimi as-sitta ma'tamattu'in bi ru'yati wal massu baina surati wa rukbati ila ightisalin aw badilin yamtani' as-sawmu wa talaqu hatta yanqati'. Bil hadasi, haram dengan hadas tu solat sembahyang, ma'at tatawufin dengan tawaf, harim taklah kamu haramkan. Walil baligh, bagi orang balik haram hamlul mushaf, wa massuhu dan setuh dia, ma'adil arba'ati dengan empat ini, lil junub pun sama, junub juga haram, iqtira'an bi'di ayatin, dan juga membaca sebahagian ayat, qasdan dengan qasad dia, baca ayat dengan qasad ayat Quran haram. Walau masjidin lil muslimi, duduk dalam masjid bagi orang Islam hak sedang janabah. Wa bil mahidi wan nifas harimi, dengan haid dan nifas diharamkan juga. As-sitta, keenam-enam itu ma'atamattu'in bi ru'yatin, berserta dengan beristimta' dengan melihat, wal lamsa dan juga sentuh, baina surati wa rukbati antara pusat dan lutut, ila ightisalin sehinggalah pembuatan mandi, au badilin yamtani' ataupun ganti kepada mandi yang terhalang, as-saumu yamtani' as-saumu terhalang juga puasa, wa talaqu terhalang juga talak, hatta yang qati' sehingga terputusnya haid tadi. Jadi dia khulasahkan dalam bait inilah Ibn Raslan khulasahkan perkara itu dalam bait syair ini. Kitabus Shalah, wallahu a'lam.